Jadi kita ada bercaranya masalahnya rukun Islam, maka rukun Islam tu terbagi pada 5 ataupun tiada dan bucu bagi Islam tu 5. Ada yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka rukun yang pertama ni khususnya bagi orang nak masukkan Islam. Rukun yang kedua mendirikan semaya. Rukun yang ketiga menunaikan zakat, memberikan zakat, bayar zakat. Yang keempat puasa bulan Ramadan. Yang kelima dah ni kita mengijarkan haji dah. Mengijarkan haji saat itu sekira bagi orang tu kuasa ni sebuah jalan. Mana teramil di jalan dia, cukup belanja dia. Ada iman saat itu yakni kita membenar dan kita mengaku hati kita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang dibuat datangkan dengan dia nak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Daripada perkara yang maklum daripada agama. Dan segala rukun iman itu, tengok segala rukun iman. Dah lepas dah kita pergi dah. Kita pun tak seulang cak kali lah sebab kita baca nak berhabis. Dan segala rukun iman itu, yakni dan bermula segala rukun iman itu, ialah ada 6 perkara. Jadi rukun iman ada aneh. Beza oleh rukun Islam itu adanya 5. Dia beza saja di antara rukun iman dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama asyhadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua iqamus salah. Yang tiganya ita'iz zakah. Yang keempatnya saumi Ramadan. Yang kelima hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan rukun Islam tu ada 5, rukun iman ada 6. Ialah aneh mana? Pertama beriman, berimeh. Pertama kita beriman. Apa beriman? Artinya, arti beriman. Apa makna artinya? Yang maksudnya dan kesimpulannya. Kesimpulan dengan kata beriman tu. Apa dia? Percaya dengan Allah. Yakni kita percaya. Kita mengaku. Hati kita taslim. Sebagai Allah tu Tuhan menjadikan kita. Kita mengaku dengan lidah dan hati kita tu pun membenar, hati kita pun nerima kata Tuhan inilah Al-Khalid dan Tuhan inilah menjadi kita, Tuhan inilah mengkaka kita, Tuhan lah rezeki kita. Hati kita percaya dengan Allah, pegang dengan Allah, tupu dengan Allah. Tu makna beriman dengan Allah apanya? Yani percaya kita dengan Allah. Zaidi bang dia dah. Kedua daripada rukun iman tu apa dia? Beriman dengan malaikatnya, malaikat Allah. Yang ni kita beriman dengan malaikatnya, malaikat bagi Allah. Dah tulis belakang awal weh. Musa. Jadi kita beriman dengan malaikatnya, malaikat Allah. Malaikat saat itu mana kata banyak tak banyak? Yakni malaikat Allah Subhanahu wa taala saat itu banyak tak banyak? Yakni siapa kita tak boleh nak hitung. Nak boleh hitung tak boleh. Banyak sangat. Malaikat Tuhan ni, ada ni, orang panggil makhluk yang paling banyak sekali. Kalau kita kira dengan anak manusia, malaikat banyak lagi. Orang panggil makhluk Allah Ta'ala paling banyak sekali di antara langit dan bumi, tah langit dan bawah bumi ni, malaikat nombor 1. Hak yang nombor 2-nya ialah kena kepada fok-fok jin. Nombor 3 ialah kena pada manusia. Tapi ini dikatakan makhluk bilangan yang paling banyak sekali di bawah hukuk langit Allah Ta'ala dan di atas langit Allah Ta'ala. Kemudian malaikat banyak tak banyak, siapa kita nak hitung tak boleh, nak bilai tak boleh, tak kuasa bilai. Maka wajib kita percaya dengan malaikat Allah. Tapi malaikat wajib kita kena beriman. Lepas tu wajib kita kena hurai satu persatu, yakni pada pala-pala mereka. Ini kita wajib kena ingat ni. Mana 10 orang? 10 orang bilai ingat. Ini kita kena ingat. Pak ni kita kena bilai. Pak kena hurai sasa. Kena wayak sasa supaya Nabi 25 orang. Hak 10 orang siapa dia? Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang tiga Israfil, yang keempat Israel, yang kelimanya Raqib, yang keenamnya Atid, yang 7-nya Munkar, yang 8-nya Nakir, yang 9-nya dikata Ridwan, yang 10 dikata Zamaniyah. 10 orang ni dikatakan kepala malaikat. Namanya ru'asaul malaikah. Dikatakan kepala malaikat yang wajib kita kena beriman satu persatu serta boleh hurai sasa. Dan yang ketiga, apa tiga pada rukun iman? Tengok.
Ketiga, beriman dengan segala kitabnya, kitab Allah. Kita nak percaya. Kitab yang turun mari, berapa dia? Kitab Allah Ta'ala. Tulis luar tu. Yakni 104 buah. Kitab hak turun daripada Allah. Yang turun daripada langit. Belum Quran, belum Taurat. Ini semuanya 104 buah masuk Quran dan Taurat dan Injil. Turun pada Nabi Adam. Suhuf. Turun pada Nabi Syekh tu berapa puluh suhuf. Turun pada Nabi Ibrahim berapa suhuf. Semuanya orang panggil simu hipung kupur kitab. Ya Allah Ta'ala waktu mari tu capur dengan suhuf, capur dengan kitab. Nama semuanya ataupun bilangi itu semuanya 104 buah daripada kitabullah. Ni kita kena beriman, berdalil hati. Percaya, berpegang iktikad dan kita kena percaya dengan kitab Allah yang turun daripada langit. 104 buah. Keempat, beriman dengan segala rasulnya. Rasul Allah. Rasul 25 tu wajib kita percaya. Lagi pula wajib kita kena hurai tafsir satu persatu. Ada Syekh, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas. Tak kan? Itu kita kena wajib berpegang dan wajib beriman dan hurai satu persatu daripada hak 25 saat ni. Dan keenam gapo dia yang keempat beriman dengan segala rasulnya, yakni perkara yang diutus oleh Allah. Kelima, beriman dengan hari yang kesudahan, yakni beriman dengan hari kesudahan. Apa hari kesudahan? Yakni hari kiamat. Wah itu kena percaya agak dengan hari kiamat. Sebab tu orang Quraisy dulu ya tak percaya dengan hari kiamat. Sebab tu mula-mula sekalinya hak Nabi kita dakwah le kota Mekah, yakni berdakwahnya tentang mengesahkan Allah Ta'ala satu. Lepas daripada tu Nabi mendakwah kata hari bangkit. Sebab orang Quraisy tu ia tak mengaku, ia tak percaya dengan hari bangkit dan hari kiamat. Lepas tu kita kena percaya kata hari kiamat ni ada. Sebab tu hak Tuhan beri dalam Quran kata innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang mana hak suka nak comel sejik, nak penuh sejik, nak isi amalan sejik, penuh dengan Quran, penuh dengan tahajud, penuh dengan qiyamul lail, penuh dengan masalah majlis-majlis masjid. Man amana billah. Orang beriman dengan Allah ya. Orang suka nanti dah comel sejik, nampak sejik buruk weh, pakak sampai cak, nampak sejik kurang amalan weh, kita buat halqah Quran weh. Orang beriman dengan Allah. Lepas tu siapa lagi? Wal yaumil akhir. Orang yang beriman dengan hari akhir ni beriman hari akhirat, hari kiamat. Inilah orang katanya beriman hari kiamat. Lepas tu orang tak beriman tengah-tengah. Beriman buat apa barang kita tak nampak, barang kita tak boleh kelih lagi. Kita buat halan, buat jahat, buat dosa pun, buat hari kiamat nak bertepuh ke dak hari kesudahan. Ni orang tak beriman hari kiamat. Tapi orang beriman hari kiamat, dia beringat dok tadinya. Dia beringat kenapa dia ada dangsa lagi. Dan ni siapa dia buat, tak siapa dia lepas. Walaupun radak nayuk, radak rayu obota, nayuk negeri kau, tak wuzara amirul mukminin kau, tak kira. Dan ni tak lepas. Kat dunia boleh tipu-tipu lagi. Supaya nak lakas pada lagi kerolak tu, boleh tipu serat kereta. Boleh pelang serat kereta. Kan? Tapi dang di mahsyar, di akhirat ni, nak tipu malaikat tak boleh. Ni kita kena fikir. Tapi sebab itulah orang hak mikir akhirat, lepas tu orang percaya akhirat, dia nak buat benda-benda kejahatan, hak tajam-tajam, dia rasa tupu sikit. Kerana dia satu hari akan bertemu dengan Allah dan bertemu dengan malaikat, akan disoal satu. Hak ni tak usah pia ke debel, tak usah kata pia kaya tak kaya, sini tak lepas. Kalau jahat, tetaplah jahat. Kalau baik, tetaplah baik. Akan disoal, dihitung, ditimbang satu persatu. Dah, tu kena yakin tu. Keenam. Keenam ni kita rusak sekarang lah ni. Keenam duk jadi masalah penyakit banyak ni. Apa keenam? Beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Beriman dengan qadarnya, qadar Allah laki tu. Beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Apa qadar? Yakni takdir Allah, sakatan Allah, pelulusan Allah, penghukuman Allah. Ni orang kita tak beriman, duk jadi selerak lah ni. Duk jadi kabung, jadi kelai kabut ni. Mana? Qadarnya qadar Allah, baiknya baik qadar, dan jahatnya jahat qadar. Hak ni duk jadi kita learning
duk jadi penyakit, lepas tu duk jadi masalah banyak. Cuba tengok weh. Sebab apa? Sebab kita tak reda. Apabila tak kita jadi susah. Orang ni tepi kita jadi seni. Bang, dah lepas. Bang. Yey, bangun dia lah. Tidur mau. Dah. Kemudian kita tak berimeh dengan qada-qada. Sekarang kita tak berimeh sebab apa? Tengok demo tu kaya, kita susah. Tengok demo seni, kita susah. Maka sini kita tak reda. Wasa nak murih ke demo. Wasa nak deki ke demo sebab nampak demo tu seni. Nampak demo tu maju. Nampak demo tu ada cukup lekat. Kita rasa tak puas hati. Bermakna kata kita tak puas hati dengan qada dan qada Allah Ta'ala baik dan jahat. Baik ke apa? Orang ni kaya. Waktu saya takdir kaya. Lepas tu qada jahat. Oh, demo ni sesak. Lepas patak. Sesak unguh. Ni baik jahat ni. Qada baik jahat. Demo ni aling. Demo ni jahil. Demo ni Allah mulianya pengkat dia. Siapa dengan kita kata dekat ngara. Mulia mutabak dia tu nak siapa langit hijau. Demo ni Allah hinanya patak manusia pakai hina lah. Ini dia panggil qada baik dan jahat. Putus Allah, hukumnya Allah. Hak ni lah dia jadi panha di hari ni. Sebab kita tak reda dengan apa pelulusan takdir Allah Ta'ala. Siapa yang tak percaya sini, sinilah panha dan sinilah orang panggil ke apa? Duk jadi masalah. Duk jadi tak puas hati. Kalau kita nak buat gana tu takdir kita lah ni dah. Anak kita setengah juru, setengah tak juru. Anak kita setengah molek, tak molek. Kita kata semua ini takdir Allah. Ini keputusan Allah. Apabila Tuhan putus hari dalam ilmu dia, dalam lauhil mahfuz, tak ada siapa dia boleh buat. Benda yang tertulis dalam lauhil mahfuz, ia akan timbul berlaku di atas muka bumi ni. Heran ni. Apabila malaikat tulis cah tadi dia ni nak belaga kereta. Dah malaikat tu, siapa dia? Kita kata Sufyan bin Abdullah. Pada masa sikit nak belaga kereta lagi. Tapi kan tengok sini qada ia tu qada gantung dengan doa ke ataupun qada ni tetap dah. Kalau qada hak di lauhil mahfuz digantung dengan doa. Sufyan tu semalam ia ada semaya hajat, pas subuh tak dia tu baik saat ni tu ia ada baca Yasin. Maka malaikat katanya Tuhan tu menghapuslah qada tu tertulis tu, hapus. Apabila terhapus di lauhil mahfuz, seorang yang ada di atas dunia tak berlaku benda tu. Tapi kalau qada yang tetap tak boleh nak hapus dah sebab mati dia, sakit dia tak boleh nak hapus. Dah. Maka akan berlaku di dunia ni. Di atas orang tu. Tu baik dan jahat tu. Tak buat. Dengar dah qada baik dan jahat. Artinya, arti bagi beriman dengan qadanya baik dan jahat ni. Apa dia? Maksudnya, bahawasanya sekalian perkara sama ada elok, sama ada comel elok. Sama ada elok, ya dicomel. Seperti ta'at. Tu dia panggil qada Tuhan yang baik. Elok seorang ni hidup tak dunia Allah, semaya tak tinggal dia. Jumaah pun tak tinggal. Lepas semaya boleh baca Quran lagi. Lepas semaya boleh zikrillah. Tu dia panggil Allah Ta'ala takdir putusan di atas dia. Boleh buat benda baik-baik. Atau keji. Ataupun keji. Takdir atas dia tu benda keji. Mana? Seperti maksiat. Hasil ia maksiat dengan perbuatan Allah Ta'ala. Apa ya? Kerana kat sini tu. Hasil perbuatan Allah Ta'ala. Hasil maksiat tu dia panggil. Hasil ia maksiat dengan perbuatan Allah. Nah, ini kalau kita katanya. Di atas kita umum baik dan jahat. Takdir siapa? Takdir Allah. Tapi apabila berlaku kejahatan diri kita minum arak. Ataupun kita duk main judi, kita tahu ni buat gana tu takdir tak kita nak main judi. Lagu ni tak boleh kecek lah ni. Tapi sungguh hakikat dulu berlaku kita berjudi. Kita minum arak, kita buat zoling ke orang. Semua itu takdir Allah. Tapi apabila benda tu berlaku pada kita nak nesbah perbuatan jahat tu pergi kepada Allah tak boleh. Sebab dia panggil gambar dia su'ul adabi, jahat adab dengan Tuhan. Apa ni ya? Sebab tengok dalam ayat tu wa iza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Nabi Ibrahim sakit klik kita, tapi hakikat penyakit tu jatuh atas orang Allah, tapi dia tak disebah atas penyakit tu Allah sebah pada dia. Apabila aku sakit
Sebab benda sakit, benda tak molek. Kita nak pergi adu nisbah pada Allah Ta'ala. Tapi, fahuwa. Maka ia Allah ni, yashfin, orang yang menyembuhi. Orang yang mesembuh ialah Allah. Tapi yang sakit tu klik kita. Supaya ni, jahat duk berlaku pada kita, duk main zina, main judi, minum arak ni, duk pegang jebuk arak, kita lah yang jahat. Tapi hakikat semua ni klik kepada Allah. Tapi ketika kita berlaku maksiat, kita nak nisbah pada Allah, tak boleh dia panggil su'ul adab. Hai mulai tu. Atas gapo dia kata hasil ia maksiat dengan perbuatan Allah atas muwafaqah. Aku kata ni. Ni. Aku berkata demikian itu hasil maksiat dengan perbuatan Allah. Hal keadaan aku saat ni atas muwafaqah. Gapo di atas sepakat teh kehendaknya ni kehendak Allah lah. Maksiat berlaku saat ni tu dah. Orang panggil di atas muwafaqah, di atas sepakat teh kehendaknya Allah. Kehendak tu makna benda berlaku semua jahat ataupun baik tak jahat, semua itu di atas sepakat daripada apa? Sepakat bagi kehendaknya Allah. Dah. Atau kita tahu perkara yang baik, perkara yang elok atau keji, seperti maksiat semua ni dah. Agak panggil di atas muwafaqah kehendaknya Allah. Bila kehendak Allah? Pada sakala, pada sedia kala, yakni pada ilmillah. Baik dan jahat nak berlaku ini, semua itu di atas sepakat kehendak. Kalau tak kehendak, benda tu tak berlaku ada. Kalau benda tu tak kehendak Allah, walaupun bulu seorang pun tak jatuh, tak luruh di pada seorang. Ataupun kita kata gawa lagi, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala, semua benda tu tak berlaku. Kita duk tengok berlaku semua depan mata kita, belakang mata kita, dan kayu lurus lah, 2-3 lah, hak di tepi mana lurus, ataupun kapah duk nayar semua di tengah udara, itu kehendak Allah Ta'ala. Kalau bukan kehendak, maka tak berlakulah benda tu. Ini kita kena berimi dengan qada dan qada Allah. Habis kat tu. Bermula ihsan itu, ihsan. Buat baik. Apa ihsan? Berbuat baik. Tu mana ihsan? Berbuat baik. Dengan bahawa ikhlas oleh seorang pada segala taatnya, taat seorang. Tu mana ihsan. Apa makna ihsan weh? Nah. Fardo. Negara fardo. Piala kerema Nabi. Negara be. Bermula ihsan itu apa? Berbuat baik. Yakni buat baik seorang. Dengan bawa ikhlas, yakni bulat hati seorang. Tu bulat hati. Tuan kata, dengan ikhlas, yakni bulat hati, suci hati oleh seorang. Makna kata ihsan ni berbuat baik oleh seorang, yakni dengan bawa ikhlas oleh seorang. Berbuat baik dengan ikhlas oleh seorang pada segala taatnya, taat seorang. Makna buat baik seorang tu dengan bulat hati dia, suci hati dia, yakni dengan gawa pada segala taat dia. Makna dia buat baik saat itu dengan hati dia bulat semata Allah, suci semata-mata Allah. Buat tak buat saat itu malaikatnya kerana Allah juga. Buat baik tu kerana Allah. Buat taat saat ni bulat hati dengan Allah. Tengok. Dan yaitu ihsan ataupun berbuat baik dengan ikhlas oleh seorang pada segala ibadat ni, pada segala taat ni. Gapo dia? Beribadat kita ni muslimin muslimat ni, kita dok beribadat kita semua Tuhan ni. Beribadat tanah molek, beribadat kita akan Allahu Ta'ala padahal seolah-olah kita, padahal seolah-olah kita kalau kuih kita ni melihatkan dia kan Allah. Jadi seolah-olahnya kita dok ibadat tu, kita dok nampak Allah. Ni kita takbir ya. Allahu Akbar. Dalam keadaan kita ibadat kita semua Tuhan ni, hati kita dok terlihat dengan Allah, nampak ke Allah. Patut ikhlas kita bulat semata-mata Allah, bukan buat kerana orang. Sebab apa? Sebab kita buat kerana Allah. Kita dok nampak Allah dok mengitar kita, Allah dok tengok kita. Melihatkan dia akan Allah, maka tiada patut. Tiada patut. Apa tiada patut? Yakni maka tiada layak. Maka tiada patut dan tiada layak
Gapo dia tak patut dan tak layak? Berpaling kita, duk berdoli kita, duk padu kita kepada yang lainnya, yang lain pada Allah. Jadi dalam ketika kita ibadat patut mata hati kita kan nak royak masalah mana ihsan. Dalam keadaan kita ibadat, hati kita tu penuh-penuh dengan Allah. Jadi seolah taklah tengah, seolah Allah tu hidup tengok kita, tu hidup lihat kita, tu hidup mengitai kita. Oh, maka tak layaklah kita buat ibadat, buat amal ni duk paling gi kok lain, duk paling kok lain, lain daripada Allah pada batin dan zahir. Dalam ibadat tu tapi zahir, tapi dalam hati kita kadang kita duk tipu tu kan, duk paling kepada si Allah, duk paling si Zaid, paling si Umar. Kata Umar tu nak buat amal tu, kita buat amal nak uya tengok kita, nak uya puji kita. Ni orang panggil tak ikhlas la ibadat, itu orang panggil tak ada ihsan. Orang panggil buat baik nampak zahir saja, pada hakikat orang ini tidak berbuat baik pada ibadat dia, tidak berbuat baik pada masalah tak. Sebab apa? Hati dia dalam beribadat duk paling tekok lain, duk berdoli kepada yang lain daripada Allah. Ini orang tak panggil ihsan pada makan ihsan. Nak siapa maka ihsan? Dia beribadat semata-mata bulat hati dengan Allah. Hati dia dalam ibadat tak ada paling kepada yang lain pada Allah. Tak ada nak orang tu puja ke dipuja. Lagi pula ya salahnya nak kata ya nampak kata tu hidup tengok dia tu nah. Berpaling dengan batin atau zahir. Batin ataupun zahir. Mana hati dia tak paling kepada yang lain pada Allah. Zahir batin zahir tak ada paling. Padahal mengetahui kita sanusi bahawa Allah Ta'ala itu melihatkan kita ni. Kita duk nampak kita lihatkan Allah ataupun Allah Ta'ala melihatkan kita. Kalau kita tak nampak Allah, kita ingat tak Allah duk tengok kita, duk lihat kita, duk mengitai kepada kita, ataupun kita lihat Allah. Kalau kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Hal mengetahui kita bahawa Allah Ta'ala itu melihatkan kita, maka malu kita pada ketika itu. Ketika mana ada? Ketika itu, ketika ibadat kita akan Allah, hal keadaan kita berpaling kepada yang lain. Maka malu kita pada ketika itu. Ketika mana? Ketika kita ketika itu, ketika yang tersebut mana? Beribadat kita kepada Allah, padahal kita berpaling kepada yang lain. Tak patut. Bawa lalai kita di dalam ibadatnya, ibadat Allah. Malu sangatlah kita royak tak kita sembah Tuhan. Royak kata kita semayang dengan Tuhan, royak kata kita ibadat dengan Tuhan, tapi kita saat ni tu duk berpaling kepada yang lain, duk berdoli pada yang lain dalam ibadat padanya pada Allah. Hal keadaannya Allah duk tengok kita, duk mengitai tak. Allah malu sangat tak layak sangat. Kata. Dan ihsan itu, dan ihsan ini, yakni dan bermula ihsan ini. Ihsan kata berbuat baik dengan ikhlas oleh seorang pada semua daripada taat dia tu, semata-mata kerana Allah ni. Nak ayat ihsan lagi. Dan ihsan ini, dan bermula ihsan ini syarat, yakni satu syarat, menepati satu syarat, begitu. Syarat yakni menepati satu syarat, begitu. Menepati dan serupa dengan satu syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Jadi menepati syarat sempurna iman dan Islam serupa ni ya. Supaya kita kata, tengok molek ni, buat negara lakan tu. Ni haya. Sifat haya. Sifat haya ni orang panggil sifat apa ni? Orang panggil sifat ma'ani bagi Allah. Maka sifat ma'ani bagi Allah salah satu hayatun. Maka hayatun ni menepati syarat bagi nak sempurnakan sifat-sifat ma'ani yang lain. Jadi hayat ni ya tak ada ta'aluk. Dia tak ada takluk kepada benda maujud, tak takluk kepada benda makdud, tak serupa kudrat. Kudrat ia takluk kepada benda mungkinan. Orang panggil mungkin mutaqabilat. Benda tak ada lagi yang nak menimbu, benda tak ada. Orang panggil takluk kudrat. Ada pun hayat ni menepati serupa dengan syarat. Syarat apa? Syarat bagi nak mengesah ada sifat-sifat ma'ani yang lain. Makna kata nak ada kudrat di Allah, pasti Allah kena ada hayat.
Allah Ta'ala nak iradat, pasti kena ada ayat. Supaya sini, nak sempurna Islam dan iman seorang, pasti kena ada berbuat baik dengan ikhlas pada sekalian taat dan pula ibadat dia. Makna kalau tak ada ikhlas seorang, berbaik seorang, dengan ikhlas berbuat baik dengan bawa ikhlas oleh seorang pada segala ibadat, kalau tak ada ihsan, maka tak sempurnalah Islam dan iman seorang. Sebab apa? Ihsan ni berbuat baik. Kalau ada Islam, kalau ada iman, tapi berbuat baik saat ni tak ada, maka tak sempurna. Kita tahu banyak orang Islam tapi jahat. Banyak orang beriman tapi karuk. Sebab ihsan tak ada. Banyak orang Islam duk curi. Banyak dah lah ni. Lana Islam duk curi kerak demo. Sebab dia tak ada sifat ihsan ni. Sebab dia duk ambil barang dia tak nampak tu duk tengok dia. Sebab dia jahat. Ramai orang Islam duk curi barang, orang duk curi kerak. Sebab apa? Ihsan di dia tu tak timbul. Kalau orang mana timbul sifat ihsan, apa? Berbuat baik. Dia nampak kata tu hidup mengitar. Buat baik, buat jahat, semua tu hidup tilik. Maka orang ni dia tak buat jahat. Ramai orang Islam duk curi, ramai orang Islam saat ni tu tinggal semaya, ramai orang Islam dan mukmin tu tinggal puasa. Kerana ihsan dia tak ada. Sebab tu tak sepenuh Islam ya. Dah tengok. Yang kata syarat ke apa tengok? Sulaiman weh. Syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman, maka tiada sempurna kedua-duanya. Tak sempurna keduanya, Islam dan iman saat itu, melainkan dengan dia dengan apa? Dengan ihsan. Nak sempurna Islam, nak sempurna iman, yakni malaikat tak lain tak bukan dengan ihsan. Tengok. Jadi kita ada caranya rukun iman. Tengok. Jadi masalahnya iman. Hak kita bercara semalam. Tengok cara malam tu al-iman. Apa iman? Hak musannif kita wilayah kitab makna membenar hati. Hati kita benar. Hati kita mengaku akan Nabi. Kita benarkan Nabi. Benar Nabi, percaya Nabi pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia Nabi dengan dia dengan suatu. Makna tiap-tiap barang Nabi buat datang kita percaya. Apa makna kita saat ni membenar? Yakni kita ikut, kita turut dengan apa Nabi wari suruh semai kita sebab tu kita panggil mukmin, kita panggil muslim. Sebab perkara Nabi wari kita benar hati, kita terima hati dan kita jati pas kita turut dengan hak apa kita turut dengan apa yang Nabi royak. Sebab tu kita panggil mukmin. Tapi kebanyakan daripada orang kafir, dia kenal Nabi, dia kenal Rasul. Kenal tu Nabi Muhammad ni akhir zaman, timur akhir zaman. Tapi sebab apa dia tak panggil mukmin, tak panggil muslim? Sebab dia tak ikut dengan apa Nabi buat. Sebab dia panggil kafirun dia. Tengok. Apa al-iman? Tengok. Ni tarikh iman. Huwa tasdiqu bil qalbi. Makna mengaku, membenar hati kita. At-tasdiq bil qalbi. Kita membenar dengan hati. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati kita benar, hati kita jang, hati kita terikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama dia membenar kita kan Nabi fi kulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu allazi jaa bihi, yang bawa datang ya Nabi dengan dia dengan syai'. Tiap-tiap perkara Nabi bawa datang kita benar. Benar serta kita ikut, benar serta kita turut, benar serta kita patuh. Gapo dia allazi jaa bihi minal ma'lumi fi dinil Islam, daripada perkara yang makruf, perkara yang telatah pada agama Islam, daripada ad-darurah, dengan tak ada kena fikir. Semua orang tahu benda ni wajib, benda ni pasti kena buat. Sebab barang Nabi buat datang serta dia turut, dia ikut. Sebab tu dia nama mukminun, itu nisbah hati. Muslimun di segi amalan zuhir, amalan tanggawa, muamalat di atas dunia, dia mau kata ya tu Islam dah. Tapi hati dia pula, dia berimeh, dia percaya pula. Mana tengok? Kakilaka kalimatis syahadah, kalimatis syahadataini wassalah wasaumi ramadan wa ghairah. Maka perkara salah, kalau asyhadatain, jadi pula saumi Ramadan, kalau hak Nabi wak datang. Apabila Nabi wak datang, maka dia tu beriming dengan Nabi. Maka dia benar Nabi serta dia terikut dengan apa yang Nabi royak, maka dia buat. Sebab tu dia panggil nisbah. Tengok orang panggil pak luang ataupun pak zohir, gambar zohir, nama dia tu muslimun. Sebab duduk semayang, dia tak makan tengah hari pergi puasa, ni dia penggambar zuhir, maka dia turut dah tu Nabi. Maka sebab tu panggil muslim, lepas tu panggil mukminan,
dalam hati dia pun terikat, dia percaya, tasdik. Hati dia tu Nabi Muhammad ni benar, dah buat data benar-benar, dia pun turut panggil mukminun. Deh tengok molek. Lepas tu rukun iman kita duk belajar ayat tarika lagi dah. Lu tak ingat kita teruk dah lawe. Ni rukun yang duk tukar rukun iman ke Islam. Islam 5, rukun iman sana tu ni. Rukun yang pertama wal imanu billah, iaitu kita percaya dengan Allah, kata Tuhan ada, dan percaya kita tu percaya Tuhan satu, dan Tuhan menjadi kita tu percaya kita dengan Tuhan. Tuhan wis segala kita. Lepas Tuhan kata ya nah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Tuhan nak wi kepada kerajaan siapa piada raja. Tuhan wi kau kata Tuhan kata qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Tuhan nak wi kerajaan pada siapa? Tuhan wi. Tengok sebuah kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi tu ramai tapi Tuhan wi kepada Nabi Sulaiman. Hei Sulaiman, Tuhan wi pilih. Khayyara Sulaiman bainal ilmi wal maliki. Tuhan pilih. Hei Sulaiman, aku wi mu pilih mu nak jadi raja ke mu nak pada ilmu. Tuhan kata sebut pada satu hadisnya khayyara Sulaiman bainal ilmi wal maliki, diberi pilih oleh Allah akan Nabi Sulaiman di atas gawa di antara ilmu dengan masalah jadi raja. Tapi fakhtara Sulaimanu al-ilma, maka pilih Nabi Sulaiman akan ilmu. Maka Tuhan katanya fa'atahu, maka memberilah akan dia ke Sulaiman ilman wa mulkan. Dua-dua lo dah. Sebab ilmu tu besar lagi. Apabila Sulaiman tu pilih sebelah balik balik katanya dia saat ni tu berimeh, dia tu pilih sebelah balik ilmu, maka Tuhan dua-dua dengan ilmu, dengan kerajaan. Ya kan? Sebab tu Tuhan katanya aku nak kerajaan pada ya orang ku kanak. Wa tu'izzu man tasha'. Lepas tu Tuhan kata wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Pas aku nak cabut kerajaan siapa aku cabut. Wa tu'izzu man tasha', aku nak mulia siapa dia aku kehendak. Wa tudhillu man tasha', dan aku nak menghinakan orang aku yang kehendak. Tuhan kata biyadikal khair, dengan tangi retah engkau ya Allah al khair. Tengok molek. Sebab tu kita kena beriman dengan Allah, Allah belaka. Dan yang kedua beriman dengan malaikat. Malaikat ni gawa misalnya Jibril alaihi salam, allazi nazalal wahya ila rusuli alaihi salam. Kita beriman kata Jibril ni dia tu malaikat Allah, tugas dia nanti waktu wahyu kepada para rasul, para nabi. Rukun yang tiga iman dengan bikutubillah, kitab Allah 104 buah ni semua ni daripada Allah. Mana Quran, hadis, Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan suruh turun pada Nabi Adam, suruh turun kepada Nabi Syekh, suruh turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan 10 turun kepada Nabi Ismail. Dan rukun yang kena iman dengan kita Allah. Rukun yang keempat beriman dengan rasul, percaya dengan rasul-rasul ni, percaya ke rasul Allah ni walaupun nabi kita tak ada. Nabi Musa kita tak ada, nabi kita kita tak ada, tapi kita kena beriman. Nabi Isa kita tak ada, tapi kita beriman ter Isa Rasulullah Nabiullah, dia tu nabi dan dia tu orang yang utuh daripada Allah. Kena beriman. Kalau kita tak beriman kita kufur. Dan pula kita beriman dengan iman dengan qadar khairihi wa syarrihi. Yang kelima beriman dengan hari kiamat. Sebab tu sepakat dengan ayat tanya kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tuhan kata kami tidak membeza di antara seorang daripada rasul. Kata rasul ni denganmu aku mau beriman, rasul ni mu tak ada, apa mu tak saya beriman? Ada kata la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Mu nak beza itu tak leh. Mu dengan Nabi Muhammad, hang Musa mu tak mau beriman tak leh. Nabi Musa apa beriman kita kata percaya kata dia tu rasul, dia tu nabi. Nabi Isa dia rasul dan nabi. Nabi Saleh tak ada dengan kita, tapi kita nak beriman kata dia tu nabi dan rasul. Gitu sekat tu kami kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bercara, nanti jawab. Kita dah bercara mula-mula semuanya daripada bab-bab ilmu syarah ataupun ilmu tasrih ataupun segala bab ilmu tasrih tu ataupun abwab tasrif. Yakni bab-bab dia bersangkut paut dengan masalah berpaling ataupun ilmu syarah. Berapa bab? 35 bab. Hak ni bab atas lagi apa? Ni bab atas lagi apa ramai-ramai?
Maka bab pertama bunyilah no, bab pertama cuba ya, bunyilah no. Fa'ala yaf'ulu. Maka mauzung dia bunyilah no, lapar ditimbang. Misalnya ni kebanyak kebak ni hatta bagi bina lazim ke bina mutaaddi ni. Bab yang kedua sekali dah. Bab dua gaponya wazir dia. Fa'ala yaf'ilu. Lapar yang dibuat timbang mauzung dia nya. Misalnya daraba Zaidun amran. Harih turut orang tu harih. Ni bab-bab ni hatta mutaaddi ke lazim ni. Mutaaddi pada kebanyak ke lazim kurang tak? Bab yang tiga mauzung dia. Kalau ada syarat nak datang bab tiga ni nak ada apa dia? Huruf hakung pada gawa salah satu fi'i ataupun la fi'i. Misalnya lagu nawi. Fataha Zaidunil baba. Nah, telah membuka ulizi akan pintunya. Bab yang keempat. Fa'ila yaf'alu mauzul apa dibuat timbangnya? Alima ya'lamu. Alima ya'lamu mauzung dia. Maka misalnya bunyilah ana ni minuk dia. Alima Zaidun al-mas'alata. Kalau tak ada harah ilah atau harah halak daripada masalah ni. Tu bab yang tiga, bab yang empat alima ya'lamu. Dan maka bab ni atas muta'addi yang lima, bab lima. Mauzung dia. Misalnya bunyilah ana. Sunah Zaidun. Bab yang kan ni. Mauzung dia weh. Minuk dia. Misalnya Hasiba Zaidun amran fadilan. Dah. Kamu dia dalam nebak ni hak mana so ya. Hak hatta bagi lazim so bab. Bab yang berapa hatta lazim tak hatta mutaaddi. Bab yang berapa? Bab yang kelima hatta bagi lazim tak hatta makanya tidak adalah bina dia tu malaikat lazim so na mutaaddi tak ada. Tapi kebanyakan lima bab lain pada bab yang kelima ni hatta lagi ke apa? Golik pada kelima arak. Golik pada kali arak hatta bina apa? Golik tu bina mutaaddi. Dan ada kau satu bab saja tak ada hatta mutaaddi, tidak ada bina malaikat lazim. Ini bab yang kelima. Fa'ula yaf'ulu mauzun dia hasiba ga hasuna yahsunu. Hak tu hatta bagi lazim. Mutaaddi tak ada berlaku di dalam kalam Arab dan cakap Arab. Tengok kitab buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna asyara baban. Dan bermula 12 nisbah bab. Wasna tu kita pakai dah. Wa istinah pun tak ada apa. Ataupun kita pakai wa tu harah atas pada kata sittatun minha. Wah dah. Ataupun kita pakai wasna asyara ni atas pada kata nu. Takdir kalam semula i'lam anna abwabat tasrifi khamsatun wa salasuna baban. Kata dia ifna asyara baban. Jadi waw tu atas pada sittatun sana. Tulis molek. Waw pada kata wasna asyara atas pada kata nu pada sana pada sittatun minha. Takdir kalanya dah. I'lam anna abwabat tasrif khamsatun wa salasuna baban. Jadi bunyilah ifna asyara. Tak ada kena uri lah lapas sittatun sebab atas dia nu dah. Wasna asyara baban. Dan bermula 12 bab. Ni bina ni isna asyara. Hak ni dia panggil apa? Lapas asyara diterkit dengan lapas ising adat yang lain. Maka ketika ni orang panggil asyara ya bina. Tapi hak ni orang panggil bina pada satu juzuk yang kedua. Tapi kalau sebut kata ahada asyara, tengok. Ahada asyara bina 2 juzuk. Ni. Ahada asyara. Ni bina rujuk. Ada asyara. Bina tapak laka. Adapun isna ni, isna asyara. Hak ni orang panggil bina 1 juzuk. Hak ni murak ni. Hak ni murak. Hak ni apa? Mabni. Ada. Lafaz asyara. Kalau tarkib selain daripada isnad, maka asyara dan ahada yang orang panggil mabniyun alal juz'ai. Bina 2 juzuk. Ahada pun bina, asyara pun bina. Selain daripada ia tarkib dan susun berkapur dengan apa? Isnad.
Kamadi tika ni mau tanya kita isna asyara ni berkacung kalau apa asyara bina 2 juzuk dah ni. Yakni bina juzuk ya. Asyara saja bina isna mu'ra. Oi. Ha ni pelik kita tengok lagi kita nang. Wasna asyara dan bermula 12. Baban ni agak panggil tamyiz bagi ising ada. Ababan nisbah ba. 12 nisbah ba ni weh. Ha khabar. Wasna asyaratu seolah kata ai fi mahalli raf'in mubtada'un. Dia jatuh pada tempat rafu' jadi mubtada tu. Ha jatuh tempat rafu' ia jadi mubtada. Wasna asyara baban saat itu jatuh tempat rafu' jadi mubtada, mahal dia duduk tu orang panggil tempat rafu'. Khabar bagi isna asyara maudu'un lima. Jadi lam pada 5 tu lam haraja takluk pada suatu mahzuf jadi khabar. 12 nisbah ba ni maudu'un dihantar akan dia akan 12 ba ni 5 bagi barang yakni bagi fi'il murad dengan ma fi'il 5 bagi barang bagi fi'il zada yang tertambah lah ia ma yang lebih lah ia ma ala sulasi di atas 3 harah. Asal kita nak cara nebat dulu iaitu fi'il yang gawat yang 3 harah motai dah. Tak ada satu harah pun tambah ke atasnya. Tapi nak cara nak yang kedua, bahagian kedua ni gawat dia 12 bab. Hak nebat kita sudah cara sudah ambil dah daripada fi'il hak sulasi mujarrad. Fi'il 3 harah motai tak ada tambah walaupun satu harah. Maka bahagian kedua ni nak cara pula fi'il hak tertambah di atas sulasi. Fi'il hak tambah atas sulasi. Bermakna kata fi'il 3 ni bukan 3 harah dah. Wa huwa dan ia isna asyara baban. Ataupun mazada ala sulasi. Boleh rojak dua-dua tu. Wa huwa yang tidak mazada ala sulasi. Bagi yakni fi'il hak tambah di atas sulasi ataupun 12 bab ni. Salasatu anwa'in. Ia tu baik pula kepada 3 bagai. Nak royak kata fi'il sulasi mazid zaidi. Wa huwa dan ia mazada ala sulasi ini hak tambah di atas sulasi satu arah ni. Salasatu anwa'in. Ialah tu baik kepada 3 nau. 3 nau tu baik pula 3 nau. Hak 12 bab ni dia pecah pula 3. 3 macam, 3 bagai, 3 nau. Mana nau pertama? Tengok. Adapun sulasi mujarrad tu tak ada bagi. Nebat tu atas sulasi mujarrad belaka. Fa'ala yaf'ulu bab pertama, fa'ala yaf'ilu bab 2, fa'ala yaf'alu bab 3. Fa'ila yaf'alu bab yang keempat, fa'ula yaf'alu bab 5, fa'ila yaf'alu bab kan ni. Hanya tak ada tambah dak. Lagi pula orang panggil satu nak ya. Sulasi mujarrad satu nak saja. Tapi sulasi mazid tu baik pada 4 macam pula, 3 macam pula, 3 nak, 3 bagai pula weh. Man tengok. An-naw'ul awwalu bermula nau' yang pertama ai minal anwa'i salasah. Tadi dah. An-naw'ul awwalu bermula nau' yang pertama. Macam yang pertama ai minal anwa'i salasah daripada 3 nau' hak sebut saat ni. 3 macam sebut saat ni. Wa huwa. Nah, salah an-naw'ul awwalu wa huwa tu tulis luar. Jadi dia tak ada nak dah kepada wang tu. Tulis luar tu sampai kita musan ni kita tulis luar. La al-zahir ataupun la al-sawab bi isqatil wawi fi qawlihi wa huwa. Sebab tak sah tu kita nak i'rab mubtada khabar kalau dak seliwar tu. Orang panggil tak jakit. Orang panggil tak sah. Sebab dia panggil mubtada khabar yang atas je tak ada tengok puatan ni. Supaya kata Zaidun. Tengok. Nah, qaimun. Zaidun qaimun. Kalau kita kata Zaidun ada wasitah wa qaimun. Bermakna kata wa qaimun atas pada Zaid. Tak sah nak i'rab jadi mubtada khabar. Supaya sini an-naw'ul awwalu wa huwa. Diseli, ditengahi, diwasitah dengan wahrata. Maka sini kalau kita tengok dalam ibarat-ibarat di sini kena gugur wa tulis luar tu sampai kita misalnya la ala zahir fil ibarah indi bi isqatil wawi. Sesungguhnya barangkali zuhi di sisi aku pada ibarat ini bi isqatil wawi. Nah tanya an-naw'ul awwalu bermula baca yang pertama bagai yang pertama huwa iyo
ia an-naul awal ni mazidah. Barang ialah fi'il. Hari. Barang ialah fi'il zida yang ditambahkan. Fi'il bina majhul tu. Zida fi'il bina majhul daripada zuyida. Asal pada zuyida. Zida fihi yang ditambahkan padanya pada barang pada fi'il ni. Harfun wahidun. Tambahkan satu harah di atas sulasi mujarrad. Tambah alas sulasi ai alas sulasiyil mujarradi. Tambah di atas sulasi mujarrad ni. Tu baik berapa pula nak pertama hak tambah di atas sulasi mujarrad. Wa huwa dan ia gapo? Ia mazida fi harfun wahidun ala sulasi ni. Salasatu abwabin tu baik pada 3 bab. Tengok. Tak kalah budak-budak ni. Tengok sini. Perhati sini. Jadi, berapa bab dah jumlah semua ni? Ni capur dengan 12 di berapa weh? Ni capur dengan 12 berapa? Jumlahnya jadi 18. Jumlahnya 18 bab. Kacuh di antara fi'il sulasi mujarrad dengan fi'il sulasi mazi. Nah, semua 35 bab. Tengok. Abwabut tasrif wa ya khamsatun wa salasuna baban. Yang ni tubik pada 35 bab ni di atas jalan borong, di atas jalan sepitah lalu. Lepas tu mari perlah alik belakang ni. Musannif perlah. Mula-mula musannif kecek-kecek lah. Kecek bab-bab bagi ilmu syarah, ilmu nak palingkan kelimah, palingkan kalam, palingkan lafaz. Ya tubik semua di atas jalan sepitah lalu musannif tu. Yakni 35. Supaya kecek sifat 20, kecek dengan secara rekannya sifat 20. Lepas tu mari perlah. Satunya wujud, duanya kidah. Tu perlah. Pani royak masalah ilmu syarah bab-bab duk cara tertengah paling kalapa ni 35. Patu 35 ni pecah lah. Bagi pecah. Dia bagi, dia hurai. Patu dia perlah. Mana? Sittatun lisulasil mujarradi. Sittah ni nebak hatta bagi sulasi mujarrad. Nebak tu hatta bagi sulasi mujarrad. Ya ribab tu ban nak wi kita faham. Sebab apa boleh ribab? Nak wi kita terbuka lah. Nak duduk kecek bab pertama, bab 2, bab 3, bab keempat lah. Al-bab mana? Gawak? Pitu. Apabila pitu ilmu. Murad sini babul ilmi. Kerana apa? Tengok, cuba perhati dalam kitab nahwu kitab sarah. Wari al-babul awalu, al-babul kecek dengan bab. Apa? Pintu. Pintu untuk terbuka di dalam ilmu. Misal Zaidun qa'imun. Kadang-kadang qama Zaidun. Kadang-kadang daraba Zaidun amran. Duk main kok Zaidun amran, Zaidun amran. Acak. Kenapa? Karena umat Nabi SAW umat yang omong pandai. Omong yang sikap. Lepas tu nak buat lagu mana, nak wih kebajik ke tu banyak, nak wih panjang sikit omong, dia sebut Zaidun lah. Daripada Zada Yazid, minta tambah omong. Amran, omong. Tambah omong. Minta tambah dalam kebajik. Itulah di dalam kitab nahwu kitab sarah, ya tak tinggal Zaidun Amran. Kenapa? Mang. Tama dia nyo. Dah. Beradik dah mang. Gana cak mang. Bab yang pertama ni bagi sulasi mujarrad. Nah, tengok. Sulasi mujarrad panggil bab nak. Ya panggil di fi'il dah. Bab pertama bab fa'ala yaf'ulu. Bab yang kedua bab fa'ala yaf'ilu. Bab yang tiga bab fa'ala yaf'alu. Bab yang keempat bab fa'ila yaf'alu. Ada bab yang kelima fa'ula yaf'ulu. Bab yang keenam fa'ila yaf'al. Patut ingat mauzun sasa. Ya bagi kita faham supaya kita ngajikan nahwu. Nah, isim mufrad gawa, isim mufrad rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, jangan kasrah. Jamak taksir rafa' dengan dhamma, nasab dengan kasrah ke nasab dengan fathah. Nasab dengan kasrah, jamak taksir nasab dengan fathah. Jangan kasrah. Dah. Pertama ni kena ingat bab pertama fa'ala yaf'ulu mauzun nasara yang seru. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Mauzun dia naga daraba yadribu. Musannaf nak minta apa ni? Bab yang tiga fa'ala yaf'alu. Mauzun dia nya tu lapar dibuat timenya naga fataha yaftahu. Bab yang keempat dia panggil di bab ni panggil di fi'il lu dah. Bab yang keempat fa'ila yaf'alu. Mauzunnya alima ya'lamu. Bab yang kelima fa'ula yaf'ulu. Domah. Domah infi'il madi, domah infi'il mudhari. Mauzun dia nya hasuna yahsunu. Bab yang kane ialah fa'ila yaf'al. Fatih Zaidi. 12-nya ialah apa? 5 zada ala sulasil mujarradi. Kerana bagi yang tertambah di atas sulasi mujarrad. Nah, tambah di atas sulasi mujarrad ialah tubik 3 bab. Nah, tubik 3 bab mana? Nauk yang pertama ni ialah dikatakan bagi yang ditambahkan akan satu harah di atas sulasi mujarrad. Tambah satu harah. Mana tambah satu harah?
Sulasi ni 3 arah. Fa'illah 3 arah. Lepas tu tambah di atas sulasi mujarrad ni 1 arah. Nah, mana 1 arah? Tengok tambah 1 arah. Bak yang pertama dia panggil 12 ni, bak ni dia pecah pula tu bait 3 nak. Maka 3 nak tu dia pecah pula tu bait kepada 3 macam. Maka nak yang pertama dia pecah pula tu bait 3 bak. Mana 3 bak? Bab pertama dia panggil babul if'al. Dia panggil di musnad. Hak ni dia panggil di fi'il. Bab pertama fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu. Hak ni dia tak panggil di fi'il, dia panggil di musnad. Bab pertama bab baik fa'af'ala yuf'ilu if'al, dia panggil di musnad bab if'al. Akrama yukram, bab akrama yukrimu ikram, bab ikram ataupun bab if'al. Bab yang kedua daripada fa'ala yufa'ilu mufa'ala, dia panggil bab mufa'ala. Bab yang tiga panggil bab tafa'ul, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Lagi pula mauzunnya tabah ada, tabah tu tengok lagi ke data dah. Askat tu kamera kata wallahu alam.